Bersama saya Masra Malak dalam rentasan berita edisi 1407. Antara paparan utama. Pembangkang buta mata atau buta hati. Bila kadut naik junjung. Keharmonian rakyat bukan untuk ditunggang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aktivis Amanah Jamzuri Ardani menyelar kenyataan Ahli Parlimen Bacok kerana didakwa menyebar maklumat tidak benar berhubung harga barangan di negara ini. Jamzuri merujuk kepada kenyataan Syahir di Facebooknya yang berkata kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan perang Ukraine sudah mula reda, maka kerajaan Madani tidak wajar membuat perbandingan harga masa kini dengan masa era Perikatan Nasional. Apakah YB buta dengan apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang ini? Berapa mahal harga barang di negara-negara serantau ASEAN berbanding negara kita? Berapa kadar inflasi di negara seperti US, Eropah, Korea, Australia, Kanada dan lain-lain berbanding di Malaysia? Tidakkah YB melihat kepada data dari Jabatan Statistik Negara yang menunjukkan penurunan kadar inflasi yang jelas di bawah pentadbiran Kerajaan Madani? Bidasnya di Facebook beliau. Jamzuri turut membuat naik beberapa imej yang mengandungi maklumat berhubung isu yang dibangkitkan oleh Syahir. Semua maklumat tersebut ternyata menyanggah kenyataan Ahli Parlimen Perikatan Nasional dari PAS itu. Taulah yang YB ni pembangkang, tapi jadilah pembangkang yang cerdik dan bertanggungjawab. Jangan sebar berita bohong, jangan sebar auta. Amanahlah pada diri sendiri, tempelak Jamzuri. Terdahulu, Syahir mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional mendengar keluhan rakyat dan menyalurkan bantuan menerusi 8 pakej rancangan ekonomi, antaranya prihatin, penjana, permai, permekasa, pemulih untuk meringankan beban rakyat dan peniaga. Ekonomi dipulihkan dengan tindakan bantuan dan pakej rancangan ekonomi, bukannya dengan formula dan janji 1001. Kenaikan harga akibat kelemahan kawalan dan dasar di pihak kerajaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan terlalu sibuk. Menteri saling bercanggah dan asyik menyalah, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Nampak sangat Ahli Parlimen PAS Bacok ini menyebar berita bohong dan auta seperti yang didakwa Jamzuri. Pengamatan Jom Channel ke atas data yang dikongsi Jamzuri mendapati indeks harga pengguna ketika kerajaan Tebuk Atap meningkat tanpa dapat ditangani oleh Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin atau para menteri berkaitan dalam kabinet bersaiz XXL-nya. Namun hari ini daripada 1 Januari hingga 31 Mei 2023, indeks harga pengguna bagi makanan dan minuman ternyata telah menurun kepada 5.9% setelah melambung kepada 7.3% pada November 2022. Maknanya, harga bahan makanan dan minuman pada hari ini pada keseluruhannya berada pada tahap menurun dan lebih baik berbanding di zaman pemerintahan Perikatan Nasional. Sebagai contoh, harga minyak masak hari ini ialah RM29.60 per 5 kilogram, manakala harga ayam pula kekal pada RM9 per kilogram. Sementara ketika era Tebuk Atap di kawasan-kawasan tertentu, harga ayam melonjak ke RM12 per kilogram. Harga gula dan minyak diesel di Malaysia juga lebih rendah berbanding dengan negara-negara jiran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tidak menggunakan mana-mana nama hebat seperti penjana dan sebagainya untuk kelihatan eksklusif dan gah. Sebaliknya, KPDN mencipta dan melancarkan program bersifat ihsan seperti Payung Rahmah, Menu Rahmah, Bakul Rahmah dan sebagainya untuk membantu golongan B40. Program ini ternyata mendapat sokongan rakyat dan industri terbabit termasuk syarikat besar seperti Mydin, McDonald, Eon, Jaya Gorsa, Grab dan lain-lain lagi. Justru tidak benar kerajaan lemah dari segi kawalan dan dasar
seperti didakwa Syahir. Apabila mendapat maklumat ada syarikat yang menukar label beras putih tempatan sebagai beras import, Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM segera melancarkan ops jamin bagi memastikan bekalan beras putih tempatan BPT mencukupi. Ya, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang terlalu sibuk. Lebih-lebih lagi, Malaysia berhadapan dengan hutang yang ditinggalkan kerajaan dahulu sebanyak 1.2 trilion ringgit dan jika dicampur liability mencecah 1.5 trilion ringgit. Malah, beliau dan ahli kabinetnya sibuk kerana di negara ini ada puak pembangkang seperti Syahir yang bukan hanya buta mata tetapi buta hati saban hari meratip hendak menebuk atap bukannya turut sama-sama membina negara. Menuduh menteri saling bercanggah dan asyik menyalah adalah bohong, auta dan amat tidak adil apabila tidak disertai fakta yang meyakinkan. Kenyataan Syahir ini hanya menunjukkan beliau koyak apabila melihat Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani berjaya menarik pelaburan ke negara ini. Contohnya pelaburan yang melibatkan 1,265 projek yang dijangka menjana 23,977 peluang pekerjaan baharu bernilai 71.4 bilion ringgit dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan utama bagi suku pertama 2023. Bukan Jom Channel kata, tetapi menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, berdasarkan lanskap pelaburan yang kondusif, Malaysia terus memperoleh lebih banyak pelaburan langsung asing FDI berbanding pelaburan langsung domestik DDI. Lapor Berita Harian 29 Mei 2023. Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Arham Abdul Rahman berkata, angka yang memberangsangkan ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap potensi Malaysia bagi pertumbuhan dan kejayaan jangka masa panjang. Nah, itulah yang membuat pembangkang sangat terdesak. Mereka takut Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani berjaya menjadikan negara ini lebih maju dan makmur. Jika kedudukan sosio-ekonomi Malaysia semakin baik, puak bigot yang menunggang agama dan kaum akan kehilangan pengaruh. Sama-samalah kita menghayati peringatan Nabi SAW kepada umat Islam tentang bahaya segerombolan puak yang perasan bijak menerusi sebuah hadis yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan ataupun dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara iaitu mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara tanda akhir zaman seperti dalam hadis sahih tersebut ialah munculnya pemimpin yang teruja bercakap dalam perkara berkaitan kepentingan awam, penyatuan ummah, integriti dan rasuah, tetapi pada masa yang sama menyebarkan tumahan pembohongan dengan mata yang terbuka tetapi tidak melihat. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati yang bodoh berada di belakang lidahnya. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur kelihatannya sudah sebati dengan sikap telur separuh masak. Berseluruh tidak kena tempat dan bermulut celupar, malah mulutnya jauh lebih pantas daripada otaknya. Ingatkah anda 7 Ogos 2021 di saat negara dilanda dengan pandemik COVID-19 dengan puluhan ribu kematian, MB Kedah seronok bergelak ketawa berseluruh mengenai kontena mayat, tetapi kata-kata biadab itu telah mengguris hati rakyat yang meratapi kehilangan ahli keluarga mereka. Adalah wajar sekurang-kurangnya wujud sikit sikap empati dalam diri pemimpin PAS itu, terutamanya kepada rakyat dan pewaris yang kehilangan ahli keluarga. Kenyataan sang badut dalam nada berseluruh itu mendapat kecaman para netizen yang menyifatkan sebagai pemimpin tidak sensitif dengan kesedihan rakyat, malah disifatkan sebagai kenyataan bodoh. Terkini, Ketua Pengarah Pilihan Raya Parti Penunggang Agama itu memperleki institusi Diraja Selangor menggambarkan sikap sebenar pemimpin terbabit yang kononnya memperjuangkan isu Melayu.
Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata sikap bermuka-muka Muhammad Sanusi itu membuktikan beliau tidak menghormati institusi Raja Melayu yang menjadi lambang perpaduan masyarakat di negara ini. Mereka berulang kali melanggar dari segi kempen tetapi juga terma dan adab dengan Sultan dan Raja-Raja Melayu, katanya dalam kenyataan dipetik media. Amiruddin berkata pembangkang diingatkan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang ucapan atau kempen bersifat biadab terhadap institusi diraja. Ucapan kurang ajar Muhammad Sanusi di aplikasi TikTok yang mempelekeh kewibawaan Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah kerana melantik Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor kini tular. Berdasarkan rakaman, Sanusi seolah-olah menyentuh perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor terhadap pelantikan Amiruddin sebagai Datuk Menteri Besar. Beliau menyebut, hebatnya Sultan Kedah ni, bukan koman-koman. Sultan Tengah tu hampa bayangkan tengok Menteri Besar. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokia macam Amir tu. Semakan menunjukkan perkataan Cokia tiada dalam kamus Dewan, sebaliknya ungkapan selanga yang digunakan dalam percakapan harian bagi merendah-rendahkan sesuatu barangan atau individu. Bangang cap apakah Sanusi ini? Kenapa kesombongan dan kebiadaban beliau sehingga ke tahap itu, di mana perginya kepribadian yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama seperti yang dilaungkan perjuangan mereka selama ini. Bukan itu sahaja, kebiadaban Sanusi juga terselah apabila mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya memandai-mandai dan menggunakan titah agung untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dengar tak kata agung, kata tubuh kerajaan perpaduan? Tuan-tuan dengar tak? Tak ada siapa di dunia ni dengar, dia seorang je. Tak ada siapa dengar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, fakta BN dan Pakatan Harapan PH dititah untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong selepas pilihan raya umum ke-15 bagi membentuk kerajaan adalah tidak dapat disangkal lagi. Saya harap taubat nasuhah diutamakan oleh beliau, katanya kepada pemberita selepas menyaksikan memorandum persefahaman MOU antara Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Mardi semalam. Menurutnya, tidak semua perkara boleh dijalankan kempen yang akhirnya merosakkan diri sendiri. Politik ini bukan bahan lawak. Politik ini juga bukan bahan untuk bergurau. Fakta adalah fakta, katanya. Sesungguhnya amat malang sesebuah negeri yang mempunyai menteri besar hanya level Sanusi. MB negeri lain sibuk membantu rakyat dan memikirkan bagaimana memajukan ekonomi negeri. Tetapi Sanusi yang bermulut celupar ini sibuk dengan cerita karut dan mentafsir sesuatu perkara dengan tidak cerdik. Sanusi kelihatannya lebih berminat untuk menjadi badut dan gangster, bukan untuk berbakti kepada rakyat. Kononnya beliaulah kereta kebal, hakikatnya beliau adalah ketua kerajaan negeri yang bebal. Pihak berkuasa perlu bertindak segera terhadap keceluparan berganda Sanusi. Inilah masanya untuk pemuda PAS Kedah membuktikan kekebalan Sanusi seperti yang didakwa. Wahai rakyat Kedah, nilailah dengan mata hati siapakah Sanusi yang anda lantik mentadbir negeri jelapang padi kesayangan anda. Berubahlah, usah dibiar kaduk naik junjung. Bekas pemimpin UMNO yang kini menyokong Perikatan Nasional PN Tan Sri Anwar Musa didakwa menyentuh semula isu sensitif berkaitan tragedi rusuhan kaum 13 Mei 1969 minggu lalu. Dalam kegairahan naik syekh penceramah di pentas PAS, Anwar berterusan mengaitkan DAP dengan tragedi berdarah itu walaupun DAP berulang kali menafikan penglibatan mereka. Memetik Malaysia kini, Anwar yang berceramah di Bacok menuduh pertumpahan darah pada 13 Mei terjadi ketika pilihan raya umum PRU pertama yang disertai DAP. Tuan-tuan buka dan ada satu buku yang menulis ucapan-ucapan Lim Kit Siang termasuk di saat pembunuhan berlaku di Kampung Baru. Lim Kit Siang tengah berucap di Kota Kinabalu masih lagi mengapi-apikan isu Bumiputera dan bukan Bumiputera dan sebagainya. Dakwa Anwar di hadapan lebih 1,000 hadirin seperti dilaporkan portal itu. Sebagai respon, veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang bertanyakan sama ada ahli baharu PAS itu menyokong cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung kejadian rusuhan kaum 13 Mei.
Bekas Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu juga mempersoalkan sama ada Anwar akan memastikan PAS dan Perikatan Nasional PN menyokong pembentukan RCI yang sudah disuarakannya sejak 52 tahun yang lalu. Adakah Anwar Musa menyokong cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan untuk mengenal pasti punca tercetusnya rusuhan 13 Mei? Adakah dia akan memastikan PAS dan Perikatan Nasional menyokong pembentukan Suruhanjaya Siasatan ini? Katanya dalam satu kenyataan beberapa hari lalu. Kit Siang berkata, dalam ucapan pertamanya di Parlimen pada 23 Februari 1971, beliau telah menyeru agar ditubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan bagi menyiasat punca tercetusnya rusuhan 13 Mei 1969. Suruhanjaya itu juga jelasnya untuk menilai keadaan polarisasi perkauman dalam negara serta cadangan bagi mengelakkan berulangnya rusuhan perkauman. Mengapakah Anwar cuba untuk membangkitkan semula isu rusuhan 13 Mei ini? Adakah dia berbuat demikian untuk memastikan tidak berlakunya satu lagi rusuhan perkauman seperti 13 Mei atau untuk melawan titah raja-raja pemerintah dan menyalahgunakan isu-isu 3R untuk terus mencetus ketegangan dalam hubungan antara kaum dan agama? Bidasnya. Dalam masa sama, Kit Siang turut bertanyakan sama ada Anwar dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyokong rukun negara yang diperkenalkan ekoran rusuhan 13 Mei. Saya ada satu lagi soalan untuk Anwar Musa. Adakah dia menyokong rukun negara? Adakah Presiden PAS Hadi Awang pernah menyatakan sokongannya terhadap rukun negara? Soal Kit Siang lagi. Sesungguhnya pelbagai pihak termasuk ahli politik yang cuba memainkan atau membangkitkan sentimen 13 Mei untuk meraih sokongan hendaklah ditolak. Presiden Persatuan Patriot Kebangsaan Patriot Datuk Muhammad Arsyad Raji berkata, tindakan sedemikian bukan hanya meracuni dan memesongkan pemikiran rakyat dengan dakwah kebencian dan fitnah serta menghalang penyatuan dan perpaduan rakyat. Walaupun negara sudah mencapai 66 tahun kemerdekaan, beliau berkata masih ada pihak yang mempersoalkan serta mempolitikkan perbezaan sesama kaum dan agama. Kita sepatutnya sudah menjadi sebuah negara model atau contoh yang berjaya menyatupadukan rakyat berbilang kaum kepada satu bangsa yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Namun amat malang sekali, kita masih bertelaga dan tidak dapat pastikan apakah identiti kita sebenarnya. Di luar, kita mengaku kita adalah Malaysian, tetapi kenapa enggan mengakui rakyat negara ini bila di negara kita sendiri? Katanya kepada media. Muhammad Arsyad berkata, peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969, konfrontasi Malaysia-Indonesia pada 1963 hingga 1966, Darurat Melaya pertama pada 1948 hingga 1960 dan kebangkitan komunis pada 1968 hingga 1989 sepatutnya menjadi pengajaran untuk semua. Benar, ratusan rakyat terbunuh dalam semua peristiwa ini, sama ada orang awam dan anggota keselamatan. Mahukah kita lihat peristiwa seperti ini berulang semula? Sedih dan mengecewakan apabila masih ada di kalangan orang politik sekarang yang mengungkit peristiwa 13 Mei dan menyalahkan satu pihak sahaja. Di mana anda ketika peristiwa itu berlaku? Jika belum lahir, eloklah diam sahaja. Dalam kancah politik tanah air yang berdaulat ini, kenapa ada pihak yang bangang dan biadab mahu merebut kuasa di luar amalan demokrasi? Apabila sudah ada kuasa politik dan pemerintahan, harta, wang, jawatan pula jadi rebutan, termasuklah dalam badan berkaitan kerajaan GLC. Adakah ini berlaku dalam pemerintahan terdahulu? Tiada seorang pun rakyat Malaysia yang akan berpihak kepada mana-mana parti politik atau menjadi alat untuk parti politik bertelagah. Malah rakyat tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku kepincangan angkara fitnah dan hasutan. Rakyat Malaysia bukan bodoh, yang perasan bagus, bangan dan biadab sila ke tepi. Bangsa, agama, keharmonian dan kesejahteraan rakyat bukan untuk ditunggang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para penyokong di Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera.
Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Malak, terima kasih dan jumpa lagi.